Assalamualaikum. Okey, jadi hari ini cikgu nak tunjuk kamu macam mana kita nak buat. Kita nak lukis 3 jenis graf. Yang pertama graf garis. Yang kedua kita nak tengok macam mana nak lukis plot titik. Dan last sekali plot batangan daun. Okey, mari kita tengok yang pertama graf garis ni nak lukis macam mana. Apa dia punya, orang kata apa, fungsi graf garis ni. Kenapa kita nak, bila masa kita nak guna graf garis. Plot titik dengan plot batang daun, okey? Okey. So graf garis dulu. Alright. Graf garis ni bila kita nak guna, apa tujuan graf garis ni adalah untuk kita nak bandingkan ataupun kita nak memerhati pun boleh. Kita nak meramal pun boleh. Trend perubahan data. Ataupun perubahan data ni juga kita boleh kata trend data lah. Sama ada graf ni naik turun dia. Macam tu. Kita nak bandingkan boleh. Kita nak bandingkan perubahan data. Kita nak memerhati perubahan data. Kita nak tengok naik turun trend data tu macam mana. Okey, mari kita tengok contoh. Alright, dia kata kat sini, jadual menunjukkan tinggi Kamil dalam tempoh 6 tahun, bina satu graf garis dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Jadi macam biasa kat sini akan ada dua soalan sebenarnya. Yang pertama dia suruh kita bina graf garis, highlight lah. Kita suruh bina graf garis. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua dia nak suruh justifikasi kesesuaian perwakilan data. Sesuai tak kita pakai graf ni untuk data jenis ni. Ini soalan yang kedua. Yang ni soalan yang pertama. Okey. Nak bina graf garis, kita kena tahu mana satu data paksi X, mana satu paksi Y kan. Itu cikgu dah beritahu kan. Paksi X, paksi Y. Untuk siapa yang tak ingat tu, paksi X duduk tang mana. Paksi Y duduk kat mana. So, sini paksi X, yang ni paksi Y nah. Okey. So, kita tengok mana satu X, mana satu Y. Kalau kata sedikit, orang kata apa, tips lah. Kalau dia buat graf macam ni, kalau dia buat jadual macam ni, yang atas ni mesti paksi X. Yang bawah ni adalah paksi Y. Tahu? Okey. So, yang ni akan jadi paksi X kita akan jadi tahun. Paksi Y kita akan jadi tinggi. Okey, jom kita lukis. Sambil lukis, okey? Okey, tagrik ni cikgu kecilkan untuk bagi kamu nampak. Okey. So, bawah sekali ni akan jadi. Okey. Sini. Okey, lepas tu naik atas paksi Y. Buat dulu paksi dia. Pastikan graf dilukis pakai pembaris. Jangan pakai jari ke, buku ke, pakai pembaris, okey? Dan mesti pakai pensel. Graf kalau kamu tak pakai pensel salah. Alright. So, kita dah tulis. Paksi dia. So, kita kena isilah paksi ni apa, paksi ni apa. Okey. Satu lagi cikgu nak pesan. Bila mana kita lukis paksi, okey tak apalah. X ni kita boleh tulis terus. Yang ni adalah tahun. Yang ni adalah tinggi kan. So, kita tulis sini. Ini tinggi. Sentimeter. Okey. Lepas tu bawah tu tahun kan. So, yang ni kita tulis tahun. Okey. So, tahun kita bermula dengan 2011 sampai 2016. So, ada 6 tahun, 2011 sampai 2016. So, kita pun boleh buat macam ni. Buat senggat 2011. Lepas
Lepas tu selang 2 senggat 2012. Nak buat selang 1 senggat pun boleh. Tapi saya nampak macam semak sangat tak? Dia jadi macam dengan rapat sangat. Jadi kita buat bagi selang 2 senggat. 2012. Lepas tu 2013. 2014. Pastikan senggat yang kamu buat ni betul-betul duduk dekat dia punya kata apa kotak tu lah. Kalau kata kamu buat macam ni macam tu je tak boleh lah. Dia jadi nilai tu lain kan. Alright, so 2015. Last kali kita ada 2016. Okay, dah settle tahun kita dah settle. Jadi kita boleh lukis tinggi pula. Dekanya paling kecil kita tengok. Paling kecil adalah 145. Paling besar nilai dia 167 kan. Okay, so sekarang ni kita boleh pilih untuk kita punya senggat. Bila kita lukis graf ni, senggat kita kena naik dengan elok. Maksud cikgu, kalau kata kamu start, kamu buat 555 pun elok juga. Okay, Mai. Maksud cikgu macam ni lah. So, kata kita start 145 kan. Kita start 145 tak apa, tak ada masalah. Katalah start 145. Okay. Lepas tu 150. 155. 145, 150, 155. Kamu nampak tak? Dan kita buat ni bagi dia naik 555. Jadi ini 160, 165. 170 bagi baik elok lah. Contoh. So dia naik 555. Okey. Bila mana graf, lagi satu, bila mana graf kita dia mula dengan huruf yang besar macam ni. Jadi kita tak boleh mula graf ni daripada kosong. Maksudnya takkan kosong terus 145 kan. Jadi macam mana kita nak buat kata ada banyak lagi nilai kat antara kosong dan 145 ni. Nilai yang tak nampak. Jadi kita kena bubuh tanda ni. Tanda ni menunjukkan kata graf ni bukannya start daripada kosong sampai 145 ni. Antara mereka ni ada lagi nilai yang kita tak nampak kat situ. Jadi kita kena buat tanda ni lah. Okey, jadi mari kita plot. 2011 nilai 145. So kita tanda 2011 nilai dia 145 tanda titik. Kemudian 2012 150. 2012 150 kat sini. Lepas tu 2013 153. 153. 150 nak pergi 155 ni kita agak lah kan. Ada 51, 52, 53, 54 macam tu kan. Jadi 53 ni dekat sini lah lebih kurang. So kat sini 153. Kemudian 2014 160. 2014 160. 2015 164. 164 2015. So macam tadi juga kita agak-agak dia 161, 162, 163, 164. 2015 164 kat sini lah. Okay. Lepas tu 2016 167. So 167 sama juga 65, 66, 67, 68, 69, 167 lebih kurang dekat sini. Okey, jadi kemudian sambunglah titik-titik ni pakai pembaris. Boleh faham? Mesti pakai pembaris. Sambung titik ke titik. Cikgu akan pakai color lain untuk tunjukkan kat kamu. Tapi kamu pakai pensel juga nah. Okey, sambung titik ke titik nah. Tak apa cikgu pakai pen hitam ke. Okey, sambung titik ke titik. Titik ni. Titik ni.
Sambung titik ke titik. Okey, macam tu. Kemudian macam biasa setiap graf kena ada tajuk. Jadi tulis tajuk ni. Macam mana, dari mana kita nak dapatkan tajuk? Tajuk mesti akan dapat daripada soalan. Kalau kat sini kita tengok balik soalan dia apa. Jadual menunjukkan tinggi Kamil. Inilah dia punya tajuk. Okey, jadi tulis tajuk elok-elok, tinggi Kamil. Tajuk nak tulis dalam graf tu pun boleh. Nak tulis luar graf pun boleh. Sebab dia kata tinggi Kamil. Sebab dia kata apa? Ialah tinggi Kamil. Garis. Okey, kalau muat kat luar ni, tulis kat luar ni tinggi Kamil. Kalau tak muat, tulis dalam graf ni pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Okey, sekarang kita nak jawab justifikasi kesesuaian perwakilan data. Sesuai tak kita pakai graf ni untuk tengok tinggi Kamil? Sesuai. Kita boleh kata graf ini sesuai. Garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan kita ambil balik tajuk lah, tinggi Kamil dalam 6 tahun. Dalam tempoh, tertinggal. Dalam tempoh 6 tahun macam tu. Okey. Jadi siaplah kita punya graf garis. Okey. Kita kecilkan untuk kamu tengok dengan lebih jelas. Graf garis tu. Okey, macam itulah graf garis. Nampaklah perubahan ni kan. Makin tinggi tahun tu semakin orang kata apa, semakin dia tinggi lah kita nampak kat sini kan. Graf ni maksudnya perubahan, kalau dia tanya apa trend data ni, graf semakin meningkat. Okey. Alright, plot titik pula. Okey. Bila masa kita nak guna plot titik? Plot titik ni mungkin kamu tak pernah jumpa lagi. Plot titik ni adalah plot baru lah. Perwakilan data yang jenis baru. Jadi kita nak tengok plot titik ni adalah untuk kita tengok taburan data di atas garis number. Kita nak tengok taburan data. Kita nak tengok data ni banyak duduk tang mana. Nak tengok data ni adakah dia duduk berselerak ke, ataupun dia duduk semua berkumpul satu tempat ke, macam tu. Jadi apa benda taburan data ni? So kita boleh tengok apa lagi? Kita boleh tengok corak data. Lepas tu kita boleh perhatikan juga nilai ekstrim dalam data tu. Apa dia nilai ekstrim data tu? Sagi cikgu tunjuk. Jangan risau. Okey. So ni semua perkataan baru buat kamu kan? Okey, baik. So kalau macam ni,
Okey. Kat sini dia kata, macam biasalah, kita baca dululah soalan ni. Menunjukkan bilangan khidmat pesanan ringkasan dihantar oleh sekumpulan murid. So yang ni, ini dia punya tajuk lah. Bilangan khidmat pesanan ringkas SMS. Ni tajuk dia. Okey, wakilkan data dengan plot titik. Soalan pertama. Justifikasi kesesuaian. Soalan kedua. Okey, nak melukis graf, nak lukis plot titik sangat senang, jangan risau. Pertama, kita tengok dulu step 1 dia. Kamu identify, kamu tengok mana satu nilai paling rendah, paling kecil, nilai paling tinggi atau nilai paling besar. Dua benda ni kamu tengok. Kita identify kat sini, nilai paling kecil adalah 3. Nilai paling besar kat sini adalah 11. Macam tu. Jadi, kita pun buatlah, sebab dia kata plot titik ni ada atas garis number, betul? Jadi, kita pun buatlah satu garis number. Pakai pensel nah. Buat garis number. Oh, sebelum buat garis number tu, kita tulis dulu tajuk. Bilangan khidmat pesanan ringkas SMS. Tulis dulu tajuk dia. Tajuk dia bilangan khidmat. Huruf besar setiap satu ni lah. Huruf yang mula ni mesti huruf besar. Khidmat pesanan ringkas SMS. Okay. Garis tajuk tu. Okay, baru kita boleh lukis garis number bawah dia. Okay. So, garis number pakai pensel macam biasa. Mesti ada bucu kiri kanan tu. Kita kena lukis lah. Kita lukis, kita tengok nilai paling kecil adalah 3, nilai paling besar 11 kan. Nak bagi graf kita yang nampak elok kan. So, bola sini mesti 3, hujung ni 11. Lepas tu kena agak lah no. 3, 4, 5, 6, 11, 10, 9, 8. Nampak tak? 7 ni tengah sangat kan? Kena otak-otak lah nah. Sebab nak bagi apa? Nak bagi dia sama. 4, 5, 6, 7. Nak bagi sama besar ni. Dia punya senggat. Bukaan senggat ni nak bagi sama. Tahu? Jangan tak sama pula. Okey, bila kita dah puas hati, tengok dah sama dah. Jadi kita boleh titik lah. Kita titik. Okey, 3. Masukkan je lah. 3. 3 ada berapa kali? Okey, nak titik ni pakai pensel juga nah. Pastikan duduk selari. 3. Okey, habis. Tulis dah. So, 6 pula. 6. Habis. 9. Titik. Okey, 4. 5. 6. Okey, nak titik atas dia ni, pastikan sama ni. Sama besar ni. Nampak tak? Kena bagi selari, bagi sama. Lepas tu 8. 7. 5. 7. 6.
11, 11, 3, 8. Macam tu. Jadi habislah kita tulis. So jadi kat bawah ni kita boleh tulis kat bawah ni. Ni sebab yang ni apa dia kan. Ini garis number ni mewakili bilangan SMS lah, betul tak? Tu tajuk atas ni. Yang ni bilangan SMS. Kena tulis juga. Okey, baik. Kemudian dah habis tu. Dah habis lukis dah. Jadi kita boleh jawab lah. Ni lah siap dah lah ni. Ni lah kita plot titik. Okey, lepas tu nak tengok kesesuaian data ni. Data ni. Data ni kita nak buat apa? Kita nak papal je, betul tak? Jadi kita boleh tulis plot titik sesuai digunakan untuk memaparkan masa untuk memaparkan bilangan. Ambil balik daripada tajuk bilangan khidmat pesanan ringkas SMS yang taburannya adalah dari 3 hingga 11. Ni sebab mula daripada 3 hingga 11. Jadi adalah dari 3 hingga 11. Habis ya? Kita nak tengok jenis taburan dia je. Okey, yang kata data ekstrim tu, kan? Kalau yang kata data ekstrim tu maksudnya sekiranya katalah graf ni, kita contohlah, katalah sekiranya graf ni ada, katalah dia ada 12. Katalah tiba-tiba dalam graf ni, dalam plot titik ni kan. Dalam plot titik ni, katalah ada nilai yang ke-13 kat sini. Katalah ada nilai 13 kan. Jadi kita pun titik dah 13. Maksudnya 13 inilah data ekstrim. Inilah kita kenali sebagai data ekstrim. Sebab apa? Dia duduk sorang-sorang dia je kat situ. Dah lah jauh daripada orang kan. Sebab ni beza kan. Dah lah jauh daripada orang, lepas tu duduk sorang-sorang je kat situ. Data ekstrim ni maksudnya yang duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang, jauh dari orang. Dia duduk sorang-sorang, dia jauh daripada orang. Itulah data ekstrim. Nilai ganjil dalam plot titik. Okey? Yang tu je tak ada apa pun. Okey, kalau dah faham untuk plot titik, kita boleh masuk plot. Sebelum cikgu masuk plot batang dan daun, plot titik ni, cikgu pesan sekali lagi, kena pastikan yang pertama, segat antara number ni kena sama. Maksudnya sama luas lah, sama besar. Kemudian antara titik ni pun kena bagi sama panjang, sama ruang dia. Nampak tak? Tak boleh lah main titik bagi duduk. Ni. Lagi titik yang ketiga pergi duduk jauh sangat. Salah lah. Dia mesti selari orang kata. Sama. Okey?
Alright, seterusnya kita tengok plot batang dan daun. Okay, plot batang dan daun. Plot batang dan daun ni maksudnya dia ada batang dan daun lah. Okay, jadi batang tu mewakili, batang ini adalah nilai puluh. Daun nilai sa. Itu kena ingat. Jadi apa kegunaan dia, plot batang daun ni? Kita nak kekalkan nilai data asal. Okay, macam mana nak lukis? Mari tengok. Alright, pertama sekali, kau boleh baca kat sini, dia kata, okay, dicatatkan, okay, wakilkan macam biasa, wakilkan data. Yang ni nombor 1 soalan, justifikasi kesesuaian nombor 2. Okay, tajuk boleh dapat di sini, jangan lupa. Jadi tajuk dia adalah umur pembaca. Jadi ini tajuk dia. Okay, alright. Macam mana lukis plot batang daun? Okay, mula-mula sekali. Okay, mula-mula sekali kita, orang kata apa, macam dengan draft dululah. Wajib buat draft dulu lah supaya kita tak salah buat. So, kita pun draft dia macam ni. Sebelah sini tulis batang. Sebelah sini tulis daun. Right. Batang ni ingat, ni adalah, yang ni tak payah tulis yang puluh ni. Ni cuma untuk cikgu peringat kamu lah. So, batang ni adalah puluh. Daun ni adalah sa nah. Ingat. Okay. So, jadi, digit puluh tau. Okay. So, kita start dengan 44. Maka dia 44. Faham? 57. Dan seterusnya lah 58. Mari kita buat sama-sama. Okay. So, okay, 58. Dia masih lagi kepala 5. Maka dia akan duduk nilai yang orang 5 ni. Maka dia 58. So, 8 lah ni. Okay, lepas tu 53. So, 53 ni, dia masih lagi kepala 5. Maksudnya duduk nilai yang sama, 53. Lepas tu 36. 36 orang lain dah kan? So, 36. Lepas tu 47. Duduk nilai 4 ni. 47. Macam tu. So, 33. Duduk nilai ni lah. 33. 33. So, 51. 51. 31. 31. 65. Tak ada lagi. 65. Lepas tu 32. 2. Number yang dekat daun ni jangan tulis rapat sangat. Dia pening. Dua jauh-jauh. 32. Lepas tu 22. Tak ada lagi. 22. Kemudian 51. 51. Duduk kepala 5. 1. 39. 39. 58. 8. Kemudian 30. 30. 44. 44. 38. 38. 42. 42. 25. 25. 60. 34. 31. 47. Okay. Ini adalah draft. Maksudnya ni bukan jawapan lagi ni. Okay. Kemudian kita nak kena lukis betul-betul. Apa nak pandang macam tu? Lukis betul-betul. Cara nak lukis betul-betul dia. Okay. Buat macam biasa juga. Tulis tajuk lah. Tajuk kena tulis atas ni. Sebab yang ni draft tak tulis tajuk lah. Ni yang kita nak buat betul-betul, kita kena tulis tajuk. Umur pembaca kan. Jadi kita tulis tajuk dulu. Umur pembaca. Okay, macam tu. Alright. So, kita pun, kita lukis elok-elok lah nah. Pakai pembaris. Okay. Saya
pakai pen biru lah. Kan. Bagi nampak lain sikit. Okay. So, sini batang. Kamu kena pakai pensel lah. Sini daun. Mesti pakai pensel lah. Okey. Jadi, nak lukis batang dengan daun yang elok-elok ni, kita bukan punya boleh salin balik saja. Faham tak? Kamu mesti susun dulu yang batang ni semakin besar ke bawah. Daun ni pun lagi ke kanan akan semakin besar nilai dia. Okey, jadi kita tengok. Untuk batang ni, siapa yang paling kecil? Nombor 2 betul. Jadi, nombor 2 yang kita kena tulis kat sini nombor 2. Okey, macam tu. Lepas tu kita isilah dekat nombor 2 ni dia ada 2 dengan 5. Okey, dia susun elok dah. 2 dengan 5 ni 2 kecil kan. Jadi kita susun 2, 5. Jangan rapat sangat, jangan jauh sangat. Lepas 2 habis dah. Okey, 3 pula. 3 nombor. Okey, 3. Okey. So, kita nak susun dulu. 3 ni pun dah kita tulis batang 3. Daun dia nak kena susun. So, kita tengok mana paling kecil. Semua ni nombor paling kecil adalah 0. Jadi, 0 ni kita tulis dulu. 0. Yang sebelah draft ni, kalau kata kamu nak potong macam cikgu ni pun tak apa sebab jawapan akhir ni yang duduk sebelah kanan ni. So, jadi 0. Tulis 0 dulu. Okey. Lepas tu 1 ada 2 kali. 1, 1. Okey, tulis elok. 1, 1. Nampak tak? Sama nombor dengan nombor atas 2, 0 ni sama, nampak tak? Selari kita susun lah. Lepas tu lepas 1, 2 pula. 2. Lepas tu 3. Lepas tu nombor 4. Lepas 4 kita ada 6. Lepas tu kita ada 8. Lepas tu lah kali 9. Macam tu. Okey, siap dah lah 3 kita. Okey, lepas 3 nombor 4 pula. 4. So, tulis 4. Okey, sama juga. Belah 4 ni pun kena susun. Nombor pertama 2 dulu. Lepas tu lepas 2 ada 4 dengan 4. Susun elok nah. Jangan main hentam kromo je tulis nah. 4, 4. Lepas tu 7, 7. Macam tu. Siap lah. Okey, lepas antara 5 dengan 6 yang kecil lagi 5. So 5 pula. 5. Kemudian tengok bab 5 ada 7, 8, 3, 1, 1, 8 kan. Jadi yang paling kecil adalah 1. So 1, 1. Lepas tu 3. Kemudian 7. Kemudian 8, 8. Okey. Lepas habis tu 6 pula. 6. Lepas 6 ni antara 0 dengan 5 yang kecil kosong kan. So 0. Lepas tu baru 5. Siap dah lah. Ni baru jawapan akhir dia. Maka siap dah lah yang dekat sini. Tapi kita bila nak buat ni, satu plot batangan daun kita mesti ada kekunci. Jadi kita kena tulis bawah ni kekunci. Kekunci tu apa dia? Contoh ambil satu nombor 2, 2 ni. Buat macam ni. 2, 2 bermakna 22 tahun. Sebab ni kan umur betul tak? Jadi kekunci dia, sebab nanti kalau kita nak bagi kat orang, macam mana orang nak baca kalau orang tu tak belajar plot batang daun kan? Jadi macam mana dia nak baca apa maksud 22 ni? Jadi kita buat 2, 2 yang tengah ni, tengah yang buat garis itu, maksudnya tengah garis ni lah ni. Yang garis ni. Jadi 2 garis 2 ni bermakna 22 tahun. Siaplah ada kekunci. Macam tu. Okey. Maka habislah. Kemudian kita boleh buat justifikasi penyesuaian.
So, jadi kita boleh kata plot batang daun ni sesuai untuk memaparkan. Ni cerita pasal apa? Ambil balik tajuk. Memaparkan umur pembaca. Pembaca apa? Tengok balik ayat dia yang penuh. Pembaca majalah. Pembaca bagi sebuah majalah. Siap. Macam itulah nak buat graf. Jadi, kita belajar 3 benda hari ini. Yang pertama tadi, macam mana kita nak buat graf garis. Okey, nak buat graf garis macam mana. Lukis elok-elok. Pastikan betul paksi X, paksi Y. Lepas tu yang nilai untuk paksi Y ni, kita tak boleh ikut sebiji-sebiji 145, 150, 153 ni. Kita mesti letak ada skala. Kamu nak selang sebuah 5 pun boleh. Kamu nak selang contoh sebuah 10 lagi, kecil sangat kan. Ataupun nak buat, kalau muat kamu punya kategori tu, kamu nak kira 145, 146, 147, 148, 149 dan seterusnya pun boleh, tak ada masalah. Yang penting skala dia naik itu betul. Skala tu apa dia? Skala tu maksudnya yang ni naik serba 5. Nampak tak? Tu skala. Serba 5 dia naik. Ataupun kamu nak lukis 155, lepas tu satu lagi senggat 156, lepas tu 157 pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kena sama skala dia. Okey, kemudian untuk plot titik tu, pastikan setiap renggangan tu sama macam tu. Boleh tak? Kemudian plot batangan daun, buat dulu dia punya draft tepi ni. Lepas tu baru kita transfer bagi jadi bentuk yang elok. Buat sebelah-sebelah macam ni. Jangan pergi padam pula draft ni, biar lah. Buat sebelah-sebelah macam ni. Matematik ni, kalau yang mana pengiraan semua tulis. Jangan duk pergi padam. Okay? Alright, lepas tu ni tulis jadi sesuai untuk memaparkan apa dia. Sebab kita plot batangan daun ni, kita nampak nilai tu betul-betul. Sebab tu nak memaparkan saja, kita tak boleh tengok pun perubahan data tu. Faham tak? Okey, lepas tu plot batangan daun je yang ada kekunci. Jadi kekunci kena tulis. Ni semua ni, the whole thing ni, daripada dari tajuk, batangan daun, lepas tu kekunci ni, semua ni adalah wajib tulis. Tertinggal kekunci, salah. Okey? Okey, jadi setakat itu sahaja. Saya harap boleh buat. Kalau ada masalah, boleh tanya. Jangan malu-malu, jangan segan. Okey? Itu saja. Assalamualaikum.